saya record. Tak apa. Pukul 5, tak apalah. Okey. Okey, saya dah record. Okey. So next. Ni dia bagi example find point 5, which is kita kena identify formula mana yang lagi sesuai. Okey. Determine reluctance of a piece of mu metal. Okay, dia guna metal jenis mu metal of length 150 mm and cross sectional area 1800 mm squared when the relative permeability is 4000. Find also the absolute permeability of the mu metal. Okay, so kita tahu. Okay, given length 150 mm, cross sectional area apakah simbol? Cross sectional area apa simbol dia? Area. A lah. Area simbol dia adalah A. When the relative permeability is 4000. Apa ni? Simbol apa ni? Relative permeability. Apakah itu? Apa tu? Kamu ni lah. Ni apa simbol untuk ni relative permeability? Miau kan? Betul ke? Kan ada miau null dengan miau R. Jadi yang ni relative mestilah miau R. Okay? Sebab dia sebut relative permeability miau R. 4000. Miau R dia tak ada unit. Okay? And find also the absolute permeability of the mu metal. Absolute permeability of the mu metal. Bermaksud itu adalah miau. Miau. Okay, miau lah. So, soalan yang pertama dia nak S. Kemudian dia nak miau. Okay. Jadi, kita ada dua formula. Katakanlah, alamak banyaknya formula. Yang pertama tadi, yang kawan kamu bagi tahu Muhammad Rush tadi, kita ada guna FM over V. Satu lagi formula S sama dengan apa tadi? Panjangnya. Miau. Miau. Kan dah senang nak ingat. So, nak guna FM ke nak guna panjangnya? Mestilah nak guna yang ada L ni tadi. Betul? Kalau guna FM ni sebab kita tak diberi nilai flux. Kita tak diberi nilai current. Dan kita tak diberi nilai FM. So, kita choose question number 2 punya formula. Okay. Jadi, use S over L over mu. Miau R. Betul? Okey. Saya nak panggil nama jangan risau. Risau. Okey, berapa length dia? 150 mili. Nilai mili tu kena letak. Saya tak letak meter M kat sini merujuk kepada mili. Mili bahagi miau nol. Tadi kan saya suruh hafal berapa nilai dia? 4 pi darab berapa? Ni nak panggil ni. Berapa miau nol tadi? Jeng. Sarvina 1. Sarvina 2. Sarvina 3. Sarvina. Aduh. Siapa lagi saya nak panggil ni? Firas Faik. Double F Firas Faik. Mana Firas Faik? Takkanlah masing-masing ramai sangat yang dah terleft ni. Firas Faik.
Firas Faik pun tak ada. Firas Faik 1, Firas Faik 2, Firas Faik 3, Firas Faik. Sebab apa saya panggil nama Firas Faik? Sebab kelas lain pun suka sangat panggil nama Firas Faik tapi tak nyaut. Betul tak? Aduh, dah Firas Faik menepi. Okey, berbalik kepada tadi saya nak tanya nilai miau apa tadi? Miau nang tadi tu kan? Kalau siapa yang dapat tu alhamdulillah lah. Okey, 4 pi darab 10 negatif 7. Kena ingat ni dia sebab dalam soalan tadi dia tak bagi pun. Okey, mana tadi? Okey, oops. Saya dah terni dah. Aduh. Saya kena tulis balik dah pula sebab saya tak ni balik. Aduh, laleng. Kena tulis balik Miau. Okey. Okey, tengok dekat sini dia nak ada S dan dia nak ni absolute ni dia nak miau. Okey, tengok siap-siap tukar siap-siap macam tadi 1800 mm². Sama tak cara macam tadi yang kita nak kena convertkan dia? Kena darab dengan 10 kuasa berapa? 6 kan? Sebab dia negatif 3. Darab lagi dengan 2 jadi pandai kena ni. Tengok area ni memang kena ikut. Okey. So S sama dengan panjangnya miau. Okey. So L dia dah bagi kat kita 150 mili. Miau nal tadi nilai dia adalah 4 pi darab 10 negatif 7. Darabkan lagi dengan miau R 4000. Dan area tadi 1800 darab 10 negatif 6. Okey, dah nampak dekat sini dia dah bermain dengan kalkulator. Masihkah anda ingat nak tekan kalkulator macam mana kalau ada 10 negatif 7 ni saya ajar? Kena tekan eksponen E tu. ESP tu. Okey, ambil kalkulator siapa yang kalkulator sama macam saya 570. Okey. Siapa yang kalkulator macam saya 570. Mula-mula letak bracket 4 pi, letak bracket dan tekan 4 pi, selesaikan dulu bahagian bawah Letak bracket 4 pi, 10 negatif 7 tu terus tekan EXP tu tadi. Terus tekan EXP, dia akan keluar E. Dan tekan negatif 7. Tutup bracket. Buka bracket balik. Tekan 4000. Tutup bracket balik. Okey, follow yang ni. Kemudian buka balik bracket. Okey, 1800. 10 negatif 6 ni terus tekan E. Negatif 6 dan tekan bracket. Dah selesai, tekanlah sama dengan apa tak dapat ni. Ni tak error. Negatif 7. 4 pi. Okey, 4 pi E negatif 7 tak boleh. Okey, kelas. Dia tak boleh sekarang ni 4 pi ni 4 pi dia tak boleh terus darab 10 negatif 7, dia jadi error. Jadi sekarang ni okey, sekarang ni kamu nak kena buat 4 pi darab lah. Okey. Sebab pi dengan E dia tak geng pula. Baru saya nampak. Pi dengan E dia tak boleh
Tak boleh, kamu kena buat 4 pi darab E. Untuk kes ni Kalau yang lain tak ada masalah sebenarnya. Jadi sekarang ni kamu kena tekan dalam bracket. Buat sekali buka bracket 4 pi darab dengan E. Negatif 7. Macam tu baru boleh dapat. Okey, 4 pi yang ni sebab pi dengan E dia konflik. Jadi kamu nak buat macam mana? Kamu tekan 4 pi darab E negatif 7. Okey, baru proceed to the next. Baru boleh darab dengan 4000, tutup bracket, buka bracket balik, 1800 E negatif 6. Okey. Dapat 9.048 tak? Okey, cun. Jadi 150 mili bagi dengan 9.048 darab 10 negatif 6. Jadi ini boleh tekan kalkulator terus. Bisa lah tu. Wish. Jadi kamu akan dapat dia punya enggan reluctance dia 579. Okey. Ataupun nak buat 16,579 pun boleh. Nak buat 16.579 darab 10 kuasa 3 pun boleh. Boleh dapat masing-masing. Try. Nak dapat kena usaha. Saya nak pantau 24 jam. Banyaklah saya nak kena pantau kan, sebab bukan kelas kamu je nak kena tengok. Saya ada ajar 3 kelas. Boleh. Lebih kurang. Boleh juga. Okey, last. Dia nak dapatkan absolute permeability. Absolute permeability ni apa? Miau. So, saya sembung ke atas ni. Miau kan adalah miau. Kan? Miau besar ni dia sama dengan miau kecil darab dengan miau aror. Okey. So, ni tadi kan adalah 4 pi darab 10 negatif 7. Darab lagi dengan 4000. So, dapatlah absolute permeability kita. Okey. 4 pi darab 7 darab dengan 4000. Dapat tak 5.0? 5.027. 5.027 darab 10 negatif 3. Okey. Miau. H/M. Okey. Siap. Banyak formula lah, tapi kena buat latihan lah. Kena buat latihan. Okey, dah? Boleh? Saya proceed to the next. Boleh? 4.20 dah. Tapi saya janji habis sampai pukul 5 tau. Saya nak habiskan syllabus ni. Okey, next. Okey. So, kita nak tengok apa ni? Apa ni? Curve apa ni? Okey, ini adalah contoh. Ini bukan contoh. Ini adalah namanya BH curve. Okey. B dengan H curve. Density strength curve for different magnetic material. Okey. Sebab itulah saya bagi tahu kat sini. Lain material yang digunakan, okey, dia punya density dia pun lain, dia punya strength dia pun lain. Tengok, kalau kamu gunakan cast iron. Okey, cast iron. Sikit je. Dia punya density. Okey, strength dia pun tak cantik. Okey, lambat.
compared to mild steel. Okay, mild steel. Okay, lepas tu yang ni kalau yang canggih sikit lah, cast campur dengan steel. Dia bila dah campur, paling cantik cast dengan steel. Yang ni pula adalah silikon dengan iron. Ini tak perlulah hafal, ni just dia nak bagi tahu lah. Okay, dia just nak bagi tahu different magnetic material, dia punya curve pun, okay, dia punya density dengan strength dia pun lain. Okay, ni approx lah. Okay, the relative permeability of ferromagnetic material is proportional to the slope. Okay, and thus varies with magnetic field strength. Okay, so dia menghasilkan banyak variety of field strength. Okay, ni tak ada sampai tahap nak hafal lah. Okay, just nak bagi tahu saja. Kena hafal? Saya tengok. Rasa macam tak kena hafal. 1.2 1250. Okey. Okey, ini contoh yang dia nak dapatkan B kita. Okey, dia nak dapatkan kita punya, bukan. Dia bagi dekat kita nilai untuk B, tapi dia suruh cari relative permeability. Okay, dia bagi flux density, which is, sebab tu dah saya nak kamu bila dia bagi dekat sini, dia ada bagi tak dekat kita simbol? Dia ada bagi tak dekat kita simbol? Tak bagi kan? Jadi bila tak bagi, kamu kena hafal, kena ingat, flux density tu apa dia punya simbol? Kan? Kalau kita punya strength, apa pula dia punya simbol? Okay. So, dekat sini langkah pertama macam tadi juga. Given flux density of 1.2 Tesla. Means flux density, simbol dia adalah B. 1.2 Tesla. Is produced in a piece of cast steel. Cast steel. Okay, so kena bagi tahu kat sini lah. Cast steel. Okay, by a magnetizing force, okay, 1250. Ini saya rasa macam ada bagi formula ke tadi ni? Okay, tak ada. Okay, yang ini simbol dia adalah Fm lah. Magnetizing force. Okay, 1250 meter. Okay. Miau ish. Saya semacam ni macam ni. Set. Dia ada bagi tak Zat? Saya tengok ada B. Ni. Okay, gunakan formula ni. Okay, gunakan formula yang tadi tu. Dia suruh guna formula B over H ni tadi. Okay, saya nampak lain. Okay. Okay, so soalan dia sekarang, relative permeability, apa simbol dia? Miau R. Berapa? So, daripada formula yang kena ingat tadi, kita tahu B over H sama dengan apa? B over H, ingat lagi tak? Miau. Ni kan? B dengan H, miau je lah kerja dia. Okay. So, dia nak nilai kita adalah sama dengan BR. Okay. Okay. Dia dah penat lah tu. Petang dah kot Okay. Miau R sebab dia punya soalan nak miau R. Jadi, miau R sama dengan B bahagi dengan miau darab dengan H. Okay. Ini dia bagi jap magnetic force. Okay. Ini dia punya strength Ini dia punya strength sebenarnya. Ini adalah refer kepada H. Okay, H. Strength. H.
Okey, H ni 1250 ni adalah H. Jadi masukkan terus nilai dia 1.2. Miauna tadi kena hafalkan 4 pi darab 10 negatif 7 dan H dia bagi darab 1250. Bolehlah kira. Azan dah. Saya nak tanya siapa yang dapat. Dapat berapa? Mana nama tadi? Azan dah. Hai, Daniel Effendi terkeluar pula. Ya ke? Kenapa asyik terkeluar Saya baru azan. Macam mana cara add yang lain? Line slow lah Puan Sarvina. Okey. Ya ke? Macam mana Okey, dapat berapa? Terbering tak? Azan. So, make sure dapat 764 Okey, make sure kamu dapat 764. Tak ada unit Miao R relative permeability tak ada unit. Baik, 764. Selesaikan dulu bahagian bawah ni. Selesaikan dulu bahagian bawah tu. Sekejap Nah, saya dapat 763.9. 763.94. Pi. Kita akan dapat 763.94. Okey, 763.94. Okey, boleh? Banyak lagi. Tu banyak lagi. Kena cepat ni. Saya akan fully utilize masa 1 jam lagi. Ataupun saya skip yang bahagian ni. Okey, yang ni saya sembang-sembang. Okey. Okey. Dah Boleh ke? Boleh. Okey, jom. Okey, next patutnya kita akan masuk composite series magnetic circuit. Tapi saya ingat bahagian calculation ni saya ajar hari Isnin. Jadi bila dah petang ni saya ambil topik yang ringan-ringan sikit lah. Okey, composite series magnetic ni saya ambil next hari Khamis ni. Saya KIV kita ajar hari Isnin next week. Okey, ni saya ajar next week sebab dia memang macam tu lah. Okey, banyak. Okey, so yang ni saya ajar sikit apakah perbezaan antara magnetik. Okey, similarities dia lah. Okey, dia macam kembar lah. Okey, antara magnetik dengan electric circuit. Kalau dalam electric circuit ada current. Okey, ada current. Sebab apa? Current tu lalu macam air kan? Tapi kalau dalam magnetic circuit yang mengalir tadi, yang bergerak tadi,
dia adalah flux ataupun flux magnet. Okay. Dalam electric circuit dia ada electromagnetic field, tapi kalau dalam magnetic dia ada MMF tu tadi, magnetic force. Okay. Kemudian kalau dalam current kita nampak dia ada, dalam elektrik dia ada current, yang ni dia ada flux, sama je lah. Dalam electric circuit kita ada resistance, dia ada halangan. Tapi kalau untuk magnetic dia ada keengganan, reluctance, S. Okay, kalau untuk elektrik dia ada current, ada resistivity, dia ada conductivity, kemudian dia ada total EMF. Ni nanti saya akan ajar untuk kamu total MMF ni nanti. Okay, so reluctivity, resistivity ni ini secara brief sajalah apa dia punya similarities antara magnetic dan electric circuit. Okay, differences. Apa beza dia pula? Yang ni memang dia boleh tanya. Okay, dia boleh sangat-sangat boleh tanya. Magnetic circuit apa? Electric circuit tu apa? Magnetic circuit flux does not actually flow in the magnetic circuit. Okay, tapi kalau electric circuit dia kata current flows in the electric circuit. Dia ala-ala lah. Okay. Flux mana dia lalu dekat magnetic, dia tak ada flux lalu kat sini, tapi dia lalu dekat luar dia lalu dekat medan magnet dekat luar. Okay, reluctance depends on flux and hence fluctuosity established in A, while resistance remains constant even though current change repeatedly. Okay, kalau untuk electric circuit berubahnya nilai resistance, berubahlah nilai current. Okay, tapi kalau untuk reluctance dia bergantung harap dengan density flux. Okay, next point number 3, energy is needed only to create the flux initially, not for maintain it. Okay, energy dia gunakan untuk create the flux, untuk hasilkan flux. Okay, bukan untuk maintainkan dia. Tapi kalau untuk electric circuit, continuous expenditure of energy is needed to create and maintain the current. Okay, baca je lah ni. Okay, ini adalah graf hysteresis secara ni lah, ni adalah graf hysteresis. Setiap medan magnet memang ada wujudnya graf daun ni. Kalau dulu saya belajar dulu daun, apa itu daun? Okay, hysteresis. Okay, so ini ada the lagging of flux density B, which is changes behind the changes of magnetic field strength. Okay, ni kamu boleh tengok lah. Okay, antara point kosong, mula dia punya flow dia macam ni tau. Daripada sini, okay, lepas tu dia punya macam ni, dia flow, lepas tu dia jadi mendaun, lepas tu dia jadi mendaun gitu. Graf dia. Okay, kalau kamu buat eksperimen, bermula dengan graf daun macam ni, lepas tu dia akan macam ni, lepas tu dia akan patah balik macam ni. Itulah namanya hysteresis. Okay, ikut flow dia. Mula lalu A, B, C, D, E, F, G, H. Habis. Okay. Ini graf hysteresis. Kenapa? Itulah dia punya ciri-ciri. Setiap magnet, okay, dia ada wujudnya hysteresis. Sama juga kalau magnet kita guna pakai dekat mana? Kat motor. Jadi motor dia ada hysteresis dia. Okay, lagging dia, lagging of flux dia. Okay, apakah maksud hysteresis? Ni, hysteresis is the lagging of flux density, which is change behind the changes of magnetic field. Okay, dalam hysteresis ni dia bergantung kepada density untuk magnet dan juga strength dia. Okay, dan juga strength. Okay, tapi corak dia memang ikut flow macam ni. Okay, kalau kita buat eksperimen, tapi dekat lab mana ada eksperimen flow macam ni kan? Dia akan bermula macam ni. Hysteresis tu ada lagging untuk ni lah, changes B dengan H. Okay, tengok yang ni pula. Okay, electromagnetism. Apa itu maksud electromagnetism? Kena hafal lah ni hafal tak hafal pun kamu kena ambil tahu. Saya pun tak tahu soalan nanti macam mana.
Okay, fakta ke apa ke, kamu boleh download soalan past year boleh tengok. When current flows through a conductor, a temporarily magnetic field will be induced around the conductor. Okay, nampak? Kalau kita letak conductor dekat tengah-tengah ni, okay, apa yang terhasil? Okay, apa yang terhasil mestilah flux. Nampak ni, flux. Okay. Dengan syarat, okay, flux ni bergantung kepada arah current. Bergantung kepada arah current. Sebab itulah kamu belajar hari tu Lenz ataupun Faraday, kan? Lenz law dengan Faraday. Lepas ni kita akan tengok. Okay, dia bergantung kepada arah current. Flux ni, okay, kalau dia masuk kat sini, current memang akan jadi anti-clockwise. Daripada mana dia tahu? Okay, nanti saya sembang next. Okay, so electromagnetism akan terjadi bila current flow lalu dekat conductor. So temporarily magnetic field will be induced around the conductor. Ni magnetic flux, magnetic field akan produce. Okay, so current will produce flux. Okay, ni adalah contoh electromagnetism lah. Okay, agak-agak kat sini kalau dia keluar ni south ke north? Kan utara pergi ke selatan. North lah. Timur ke barat. Satu lagi. Okey. Satu lagi kamu boleh tahu dia keluar dan masuk kenapa? Sebab current flow memang arah macam ni. Current daripada ni. Negatif, tanda negatif ni. Voltage ni. Dia memang flow macam ni. Dia memang flow macam ni. So ini adalah contoh magnetic field of an iron cord solenoid. Okay. Plotting magnetic field direction. Okay, there are 3 ways could be used to determine the magnetic field direction. Kita boleh tahu arah magnetic field ni menggunakan 3 kaedah. Okay, ada 3 cara. Maksud saya kat sini, dia punya flux tu nak dia anti-clockwise ke? Okay, clockwise ke ataupun anti-clockwise ke? Depends on apa? Bergantung kepada 3 cara. Cara yang pertama, gunalah kompas. Cara yang kedua, gunakan right hand rule, hukum tangan kanan. Okay, yang third, gunakan kaedah right hand screw rule. Okay, ada 3 cara. Okay, 3 cara tu, next. Okay, electromagnetic induction. Dah banyak fakta dah ni. Okay, when a conductor cut across the magnetic field, okay, EMF will be produced in the conductor. So, if the conductor is a closed circuit, hence current will flow through the circuit. Okey, tak apa ni. Ini maksud induction lah. Okey, kalau saya bacakan nanti kamu pun ngantuk. So, bila saya baca briefly, ni kamu boleh baca dengan lebih detail. Okey. Okey, ini yang dikatakan induction tu tadi. Kita pasang dengan galvanometer. Simbol ni adalah galvanometer. Kamu pun selalu tengok ni saya rasa. Okay. Sebab apa galvanometer ni, dia meter dia boleh ke kiri, boleh ke kanan. Pernah tengok kan ni? Pernah tengok saya rasa. Dia ulang balik saja. Okay. Ini kita pasang. Okay, dalam ni kita pasang solenoid. Okay. Magnet ni. Solenoid magnet. Kita pasangkan dengan galvanometer untuk tengok arah current tu. Dia ke kiri ke, dia ke kanan ke. Okay. Tengok dekat sini. Bila magnet move towards the coil. Okay, coil. Ni coil yang berlitan ni coil ataupun solenoid lah. Okay, bila magnet masuk ke dalam. Bila magnet masuk ke dalam, agak-agak current daripada mana? Daripada kiri ke kanan, kan? Masuk ke dalam. Jadi current daripada kiri ke kanan. Jadi kita punya galvanometer pun menunjukkan arah ke kanan. Sebab apa? Sebab magnet kita dia masuk daripada kiri ke kanan. Masuk. Tepuk, masuk. Jadi meter dia pun bergeraklah ke kanan. Okey, kemudian bila magnet tu dia bawa ke luar. Jadi kita punya galvanometer pun akan follow direction ke luar. Okay. So magnet move away from the coil. So G deflects to the opposite direction. Dia akan berlawanan arah. Okay. Magnet remains stationary. No deflection at G. Okay. Kalau magnet ni maintain je dekat sini. Okay. Dia tak ada efek lah. Okay. Magnet dia tak bergerak ke mana-mana.
meter sustain, remain, tak ada apa-apa perubahan dekat galvanometer. Itulah namanya electromagnetic induction. Okey, kuasa elektromagnetik yang memberi apa? Aura lah. Okey, boleh? Dah petang ni dia dah kesengalan dah lah ni. Boleh? Masing-masing? Boleh Kuat semangat sikit. 10 minit je lagi saya bagi. 10 minit je untuk habiskan insya-Allah. Okey, Faraday Law. Saya rasa macam dah sembang dah hari tu kan. Apa maksud Faraday Law? Law pula law. Faraday's Law dengan Lenz Law. Kena ingat tau ni. Ni wajibal. Wajibal. Ingat. Kena ingat. Saya dah ajar dah hari tu. Okey, Lenz Law pun kena ingat maksud dia. Faraday dah sembang, Lenz dah sembang. Tapi yang ni saya tak sembang. Tapi kamu dah belajar rasanya masa fizik, masa engineering science. Saya sudah belajar dah ni. Okey. Hukum tangan kanan Fleming. Fleming's right hand rule. Okey, ambil tangan kanan semua masing-masing. Ada ibu jari. Okey, ada ibu jari. Ada jari tunjuk kat sini. Dengan jari tengah. So, jari ibu jari ni menunjukkan kita punya motion. Kita punya motion. Dalam soalan tiba-tiba dia boleh tanya tau. Yang ini refer to apa? Yang ini refer to apa? Yang ini refer to apa? Okey, dia suruh. Okey, A ni apa? B ni apa? C ni apa? So, A refer motion, B ni magnetic field. Okey, arah kekuatan magnetik kita. Dan C ni arah induce EMF. Okey, kita boleh gunakan cara untuk tahu arah sebenarnya. Okey, tengok yang macam ni. Induce EMF. Okey, ini macam mana saya nak explain ni tak boleh nak nampak mana saya tunjuk alamak, saya nak tunjuk mana okey, daya magnetic field motion. Macam mana saya nak tunjuk aduh, tak apalah. Saya tak tahu macam nak tunjuk macam mana. Okey, pendek kata ni dia boleh tahu arah V dia sebab apa? Sebab yang ini arah ke bawah ni arah kita punya motion. Okey, motion. Maksudnya ibu jari kamu kena ke bawah. Dah tak payah nak lukis. Ibu jari kamu ke bawah. Okey. Jari yang tengah macam tu. Nampak tak? Kamu nampak tak saya? Nampak tak? Nampak tak? Bawah. Aduh, struggle sangat. Nantilah saya buat video. Struggle sangat lah. Nanti kamu cari video yang tunjuk tangan dia sendiri. Kamu type ni kamu type nama ni. Fleming's right hand rule. Nanti dia tunjuk tangan dia sendiri. Saya nak tunjuk pun payah takkan. Okay. Kamu google sikit dekat video. Fleming right hand rule. So dia akan bagi tahu guna kaedah Fleming right rule tu tadi, kamu boleh tahu arah EMF ataupun arah voltage tu tadi. Okey. Boleh tengok video lah kat sini. Okey. Dapat dah ke? Nanti kamu boleh send link kat situ. Okey, jadi dekat yang ini example 5.8 saya akan sembang next Monday. Okey, yang saya akan sembang next Monday. Tak banyak dah. Dengan yang ni saya nak sembang next Monday. Okay, next Monday. Ada 2 exercise saya akan sembang next Monday. Kamu dah dapatkan nota, boleh dapatkan nota dekat SIDOS boleh dapatkan nota dekat SIDOS. So far kalau ikutkan kita dah lagi 2 exercise saja nak habiskan chapter 5. Okay.
Lepas tu kita akan buat exercise lah, kita akan jawab soalan-soalan sem-sem lepas. Dengan kita akan tengok juga buku yang kamu beli tu kan, kita akan tengok juga latihan kat dalam tu. So, any question boleh?